muka surat 34. Paragraf. Tak apa, teruskan. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum juga diberi bagian zakat. Misalnya, menghormati tamu, membebaskan tahanan, meramaikan masjid, boleh diberi bagian sekalipun kaya. Ini saya belum membicarakan. Ini berkenaan dengan ini belum lagi ya. Okey, kita baca lagi sikit. Atau berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Bila penanggung dan yang ditanggung melarat kedua-duanya, maka penanggung diberi sejumlah pelunasan hutangnya. Atau bila yang ditanggung itu kaya sedang penanggungnya melarat, maka penanggung diberi bagian secukup hutangnya bila menanggung tanpa seizin yang ditanggung. Bila sebaliknya, maka orang ditanggung diberi bahagian secukup hutangnya kepada penanggung. Tidak diberi. Bila mana penanggung telah melunasi hutangnya dari bahagiannya sebagai gharim, maka tidak boleh menagih kepada yang ditanggung, sekalipun ia menanggung atas izin dari yang ditanggung. Teruskan. Harta zakat itu sama sekali tidak boleh boleh ditasarufkan untuk mengkafani atau membangun masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kitab Fathul Muin kita sedang membicarakan tentang asnaf al-gharimin. Dan di sini kita lihat penulis mensyarahkannya dengan panjang sedikit, berbeza dengan asnaf-asnaf yang lain. Dan minggu lepas bila kita membicarakan tentang gharimin, kita faham gharimin ini adalah mereka-mereka yang berhutang. Yang ini maksudnya secara dasar kita mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia berhutang dan dia tidak ada wang untuk bayar hutangnya, yang mana keperluannya tidak mencukupinya, dan hutang tersebut adalah hutang yang spontan, yang ini sekarang dia nak kena bayar hutang tersebut, dan dia tidak ada duit, ataupun dia ada duit tapi duitnya tidak cukup, yang mana kalau dia memberikan ke semua duit yang dia ada pada dirinya, maka ia tidak mencukupi hutangnya. Maka di sini kita boleh memberikan kepadanya duit zakat. Jadi sama ada dia ada duit di sisinya, ataupun dia orang yang bekerja, dia ada gaji tapi gajinya tidak cukup, maka kita memberikan duit zakat untuk mencukupkan supaya dia dapat membayar hutangnya. Ataupun satu orang dia tidak ada duit sama sekali dan dia hutang, maka kita juga boleh memberikan duit zakat kepadanya, sebab dia tidak ada wang di sisinya. Dan begitu juga ini yang kita membicarakan akhir sekali. Satu orang misalan dia ada pekerjaan, dia bekerja kasub. Minggu lepas kita membicarakan tentang istilah kasub, maksudnya satu orang yang ada kemampuan untuk bekerja dan dia sedang bekerja dan dia ada gaji. Jadi misalannya dia ada wang tapi tidak mencukupi, maka kita memberikan kepada dia duit zakat supaya dapat mencukupinya untuk dia membayar hutangnya. Ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Dan perkara yang kedua, penulis mengatakan kalau dia tidak ada duit sama sekali, maka kita memberikan duit zakat untuk dia membayar hutangnya, dan dibolehkan sedemikian. Taib. Sekarang hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada yang seterusnya. Seterusnya penulis membicarakan tentang jenis-jenis hutang yang boleh kita memberikan duit zakat kepada mereka. Jadi yang pertama kita mengatakan satu orang yang hutang untuk dirinya. Jadi kalau kita lihat kepada kitab Fathul Muin, beliau mengatakan pertama sekali manistadana li nafsihi. Satu orang yang hutang bagi dirinya. Ini adalah misal yang kita bicarakan minggu lepas. Dia hutang orang, dia tak dapat bayar. Jadi kita memberikan kepada dia duit zakat supaya dia dapat bayar hutangnya. Yang seterusnya adalah dia hutang bukan untuk dirinya.
dia hutang untuk orang lain. Ini juga kita membicarakan minggu lepas. Yang ni kalau dua pihak sedang bergaduh dan satu pihak dituduh mengambil duit daripada pihak yang kedua, pihak kedua mengatakan tidak, maka orang ini dia mengatakan kalau pihak yang pertama ini tidak diberikan wang yang dikatakan pihak kedua mengambil wang tersebut, ditakuti akan berlaku pergaduhan dan peperangan dan sebagainya. Jadi ini islahul bain. Yani maksudnya bagaimana dia nak selesaikan masalah. Dia mengatakan saya akan hutang orang jumlah yang didakwa oleh golongan yang pertama ini, dan saya memberikan kepada mereka supaya saya dapat mengelakkan pergaduhan di antara dua pihak. Jadi saya harap kita faham insya-Allah ya. Jadi dia pun hutang, maka dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada orang yang hutang ini. Kenapa? Sebab dia hutang. Kenapa dia hutang? Dia hutang yang ini islahil bain. Yang ini dia hutang yang ini untuk menyelesaikan yang ini masalah antara dua pihak ataupun lebih yang sedang yang ini bergaduh ataupun berperang. Maka dengan memberikan jumlah yang ini yang didakwa oleh salah satu pihak, maka ia dapat selesaikan kemusykilan. Maka orang seperti ini, walaupun dia hutang bukan bagi dirinya, nampak tak? Dia hutang bagi siapa? Bagi orang lain, supaya dia nak selesaikan masalah. Maka dibolehkan dia mengambil yang ini daripada duit zakat. Cuma di sini penulis mengatakan kalau sekiranya dia hutang, tapi kalau sekiranya dia bayar daripada duitnya sendiri, selepas itu dia nak tuntut zakat, tidak dibolehkan. Boleh faham insya-Allah? Yang ni kalau dia keluar daripada duitnya sendiri, selepas itu dia mengatakan saya memerlukan duit zakat sebab saya mengeluarkan duit saya untuk selesaikan masalah ini, kita mengatakan tidak dibolehkan sebab dia bukan daripada asnaf, melainkan kalau sekiranya dia hutang. Maka kalau dia hutang, dia daripada rahimin. Baik. Sekarang ini kita masuk pengajian kita hari ini bermula di sini. Penulis ini mengatakan dibolehkan duit zakat itu diberikan kepada orang yang hutang bagi maslahat umum. Orang yang hutang bagi maslahat umum. Yakni dia berhutang kepada orang yang lain. Tetapi kenapa dia hutang? Dia hutang yakni untuk melakukan sesuatu yang kemanfaatannya kembali kepada kebaikan yakni masyarakatnya. Jadi dia memberikan misal. Seperti apa? Seperti dia berhutang untuk memberikan makanan kepada tetamu-tetamu yang datang daripada luar negeri. Jadi misalnya adalah begini ya. Kini kita balik kepada zaman dahulu. Zaman dahulu ini misalan kalau kita tinggal di sebuah kota. Misalan kita tinggal di Singapura. Kita memang tinggal di Singapura ya, afwan. Kita berada di Singapura. Jadi kadang-kala akan datang yakni jamaah-jamaah daripada luar negeri ziarah ini Singapura. Dan kebetulan pula kita tinggal yakni dekat dengan hudud, dekat dengan had ataupun boundary. Dekat dengan border afwan. Tamam? Jadi penziarah-penziarah yang datang daripada luar negeri akan melalui tempat kita ataupun kawasan kampung kita. Maka biasanya kalau zaman dahulu, apabila seseorang itu datang daripada jauh, bila dia sampai yakni kepada satu negeri, biasanya orang Islam yang ada pada negeri itu akan kita mengatakan receive tetamu tersebut. Yakni maksudnya kasih mereka tempat ini untuk istirahat, kasih mereka tempat untuk melakukan solat sebab mereka datang daripada jauh, mereka penat. Datang ini daripada jauh. Zaman dahulu kalau musafir yakni dia datang ini daripada, bayangkan hatta kalau orang Singapura nak pergi Batu Pahat ini misalan, jauh kalau jalan kaki ataupun hatta kalau naik kuda dan sebagainya. Jadi apabila dia sampai ini kepada satu kota, maka kebiasaan adalah mereka dalam keadaan penat dan sebagainya, memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi biasanya daripada sifat yakni orang Islam adalah memberikan bantuan kepada musafir. Yakni orang yang datang daripada jauh, maka dia memberikan tempat untuk dia rehat, untuk dia solat, untuk dia mandi, untuk dia makan dan sebagainya. Maka ini adalah daripada akhlak ini orang Islam. Jadi kebetulan kita pula tinggal dekat border.
Jadi biasa musafir yang datang dari luar negeri akan melalui kampung kita. Jadi daripada cara yang ni untuk kita nak memuliakan tetamu yang datang daripada luar negeri dan untuk menjaga nama baik negeri kita adalah kita memberikan tempat dan makanan dan sebagainya apabila datang yang ni tetamu ke dalam yang ni negeri tersebut. Jadi kalau sekiranya seseorang itu misalnya dia lihat yang ni ada orang-orang yang penting yang datang ke dalam negeri dan tidak ada orang yang khidmat. Tidak ada orang yang ni yang khidmat dan dia miskin, fakir. Jadi dia pinjam duit yang ni orang lain untuk memberikan khidmat yang ni kepada penziarah yang datang daripada luar negeri. Ini untuk menjaga nama baik negerinya. Nama baik yang ni tempatnya. Macam hari ini pun sama juga. Misalnya kalau kita ada ulama yang datang dari luar negeri, cuba bayangkan ulama datang dari luar negeri Singapura tak ada orang khidmat. Maka ini adalah satu kemaluan bagi kita. Jadi apa biasa kita buat? Yakni kita ada orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat. Yakni yang memberikan masa ataupun memberikan khidmat mereka dalam bentuk wang dan sebagainya untuk memuliakan tetamu. Kalau sekiranya orang itu fakir, ini kita membicarakan tentang orang yang miskin. Sebab dia berkait-mengait dengan bab zakat. Orang itu yang ni miskin. Dia pinjam yang ni duit. Kenapa dia pinjam duit? Untuk memuliakan tetamu yang datang ke negerinya. Maka dibolehkan kita memberikan zakat kepada orang yang pinjam ini. Boleh kita faham insya-Allah? Sebab ini dia pinjam ini untuk memuliakan tetamu dan ini adalah maslahat ini bagi negeri itu. Ini adalah kemaslahatan. Maka di sini penulis ini mengatakan dibolehkan seseorang yang berhutang untuk memuliakan tetamu untuk mengambil daripada duit zakat. Jadi beliau mengatakan kakira daifin. Ini adalah misal yang pertama. Misal yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah untuk membebaskan prisoner, tahanan. Yang ini misalnya satu orang yang ini ditangkap. Satu orang yang ini ditangkap ini oleh musuh. Dan kita nak membebaskannya. Musuh mengatakan kalau diberikan $5,000 fine. $5,000 ataupun yang ni misalnya hatta yang di negeri kita sendiri misalnya dia ada bail ataupun fine. Kadang-kadang ada orang melakukan satu kesilapan misalnya, lepas itu dia ditangkap, lepas itu dia diberikan pilihan sama ada dibayar fine ataupun masuk jail. Taib, ini keluarga kita misalnya ataupun orang yang kita kenal dan sebagainya. Maka kita nak bantu dia. Tapi kita tak ada duit, kita pinjam ini orang. Yang ni $5,000 misalnya. Untuk yang ini nak membebaskan. Maka dibolehkan baginya yang ini untuk mengambil yang daripada duit zakat kalau sekiranya dia membebaskan yang ini tawanan. Tawanan yang ini sama ada kita mengatakan tawanan perang ataupun tawanan yang ini yang berada di dalam yang ini penjara. Jadi ini yang dimaksudkan wafaki asirin wa imarati nahwi masjidin wa in raniya. Satu orang yang ini misalan dia hutang. Kenapa yang ini dia hutang? Sebab dia tidak cukup duit yang ini untuk membayar kontraktor yang membina masjid. Nah, di sini saya membicarakan dengan terperinci sedikit supaya orang tak salah faham. Pada dasarnya kita mengatakan tidak boleh kita menggunakan duit zakat untuk bina masjid. Ini akan disebutkan penulis selepas ini. Tidak dibolehkan kita menggunakan duit zakat untuk membina masjid. Ini maksudnya, kalau kita ada orang yang ni misalnya dia minta duit misalnya, kenapa? Dia bilang untuk bina masjid. Tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat untuk membina masjid. Ini tidak dibolehkan. Taib. Sebab ini bukan daripada asnaf zakat. Akan tetapi kenapa penulis mengatakan di sini, apa yang beliau mengatakan di sini beza. Di sini kita memberikan kepadanya zakat bukan yang untuk membina masjid. Tetapi kita memberikan zakat kepadanya sebagai seorang yang hutang. Gharimin. Nampak? Kita sedang membicarakan tentang orang yang hutang. Jadi misalnya begini. Saya memberikan misal yang mudah kita faham. Misalnya kita ada komiti yang nak membina masjid. Tamam? Jadi mereka engage kontraktor. Kontraktor mengatakan, okey, semua sekali $5 juta. Jadi mereka dah siapkan duit. Misal, $5 juta. Selepas itu, rupa-rupanya,
dia lebih daripada 5 juta. Jadi sekarang mereka dalam keadaan terdesak. Sekarang mereka tidak ada duit. Mereka nak kena bayar kontraktor ini sebagai misal. Yang ni misalan dia 5 juta lebih. Jadi 5 juta mereka sudah bayar, tetapi mereka terpaksa yang ni hutang yang lain untuk membayar yang ni kontraktor. Jadi apabila orang ini dia hutang disebabkan dia tidak ada yang ni cukup duit untuk menjalankan pembinaan yang ini tersebut, maka dibolehkan kita memberikan duit zakat bagi siapa? Bukan yang dibagi masjid, tapi bagi dia. Jadi itu sebab penulis ini dia membicarakan misal ini, maka misal ini perlu kita faham dengan terperinci. Sebab kalau kita salah faham, yakni kita akan menyangkakan penulis ini mengatakan dibolehkan kita memberi zakat untuk bina masjid. Bukan, dia mengatakan ini dua perkara yang berbeza. Kita memberikan duit zakat kepada orang yang meminjam orang lain sebab dia tidak mencukupi duitnya untuk membayar bagi pembinaan yang di masjid. Jadi kita bayar zakat untuk apa? Kita bayar zakat bagi orang yang hutang. Tamam? Tapi kebetulan memang dia akan menggunakan duit tersebut yang ini untuk membina masjid. Tetapi bila kita memberikan zakat, kita memberikan zakat kepadanya sebagai rahimin dan bukan yang ini kita memberikan zakat untuk membina masjid. Jadi di sini penulis ini membezakan di antara satu orang yang mengeluarkan zakat untuk membina masjid itu tidak dibolehkan, seperti mana dia akan menyebut nanti. Dan beza kalau sekiranya kita memberikan duit zakat atas nama rahimin sebab orang tersebut memang dalam keadaan terdesak, memerlukan wang, dan selepas itu dia menggunakan wang tersebut untuk membina masjid. Maka ini dibolehkan baginya untuk dia menerima daripada duit zakat. Jadi saya harap kita faham ya, dan kita tidak salah faham dalam perkara ini. Dan penulis mengatakan wa in raniya, walaupun dia kaya. Yang ni tadi misal yang ni bagi orang yang melayani tetamu, dia hutang. Orang yang nak membebaskan tawanan, dia hutang. Orang yang nak membina masjid yang dia terpaksa yang ni hutang yang ni sebagai misal, maka dia boleh menerima ini duit zakat ini untuk membayar hutang tersebut. Ini semua kenapa kita mengatakan sebab ini adalah maslahat umum. Dia hutang kerana maslahat umum. Maka di sini penulis mendatangkan 3 misal. Tamam? Selepas itu penulis membicarakan walid daman. Taib, apakah yang dimaksudkan dengan daman? Mungkin saya terangkan dulu, nanti insya-Allah balik kepada terjemahan yang antum ada. Sebab mungkin terjemahan yang ni kita kena antum lihat ini kepada terjemahan, jadi supaya insya-Allah ini kita faham dengan baik. Daman ini kalau kita di Singapura kita panggil guarantor. Guarantee dengan guarantor. Hari ini saya kurang sihat sikit. Mungkin saya habis awal sikit ya. Ala kulli hal. Sekarang misalnya adalah begini. Satu orang yang ini misalan, dia nak beli sesuatu. Tamam? Dia nak membeli sesuatu, tapi dia tidak cukup duit. Maka orang yang jual, dia mengatakan kepada orang yang nak beli, aku boleh jual kepada engkau dengan hutang, tapi dengan syarat mesti ada guarantor. Jadi kita faham ya masalah guarantor ni. Guarantor ni, yang ni maksudnya kalau orang yang hutang itu tak dapat bayar, maka company akan minta siapa? They will chase over the guarantor. Betul ke tidak? Yang ni satu orang ini apabila dia ada hutang, kan, kalau dia tak dapat bayar, maka guarantor nak kena bayar. Jadi guarantor dalam bahasa Arab kita panggil dhamin. Orang yang hutang ini dia asil. Jadi kalau antum lihat dalam bahasa Arabnya, dia ada istilah dhamin dengan asil. Dhaman ini the act of guaranteeing. Jadi di sini penulis ini dia sedang membicarakan tentang perkara ini. Kita ada keadaan yang mana ada orang yang hutang, lepas itu ada guarantor, dan ada beberapa situasi yang bersangkut paut dengan perkara ini. Maka beliau mengatakan fa in kana ad-daminu wal asilu mu'siraini u'tiya ad-daminu wafa'ahu. Sekarang ini orang yang hutang ini dia tidak mampu bayar hutangnya. Selepas itu kita minta damin.
Guarantor. Guarantor juga miskin. Orang yang hutang miskin, mu'sir, ini maksudnya tidak mampu. Mu'sir. Orang yang hutang ini miskin, guarantor pun miskin. Tapi mereka ada hutang. Maka dibolehkan kita memberikan duit zakat untuk selesaikan hutang tersebut. Dibolehkan kita memberikan duit zakat ini kepada hutang tersebut. Sekarang ini orang yang hutang ini dia tidak mampu. Maka syarikat ini balik kepada guarantor. Guarantor pun tidak mampu. Maka kita memberikan duit zakat kepada guarantor. Sebab ini kalau orang yang hutang yang tidak mampu, guarantor nak kena bayar. Tapi guarantor tidak ada duit. Jadi kita memberikan zakat kepada dhamin, yang di guarantor ini, supaya dia dapat selesaikan hutangnya. Ini yang penulis ini mengatakan di sini, u'tiyad dhaminu wafa'ahu. Yang ini guarantor ini diberikan daripada duit zakat supaya dapat membayar hutang yang ini tersebut. Jadi saya harap kita boleh faham misal yang ini yang pertama. Jadi misal yang pertama, kedua-dua mereka mu'sir. Siapa maksud mu'sir? Tidak ada kemampuan untuk membayar hutang tadi. Jadi boleh kita baca line itulah sekali lagi terjemahannya. Atau berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Menanggung hutang orang lain. Tamam. Bila penanggung dan yang ditanggung melarat kedua-duanya. Melarat ini apa maksudnya? Melarat di sini dia terjemahkan perkataan mu'sir. Mu'sir ini maksudnya tidak ada kemampuan. Yang ini maksudnya yang ditanggung. Yang ditanggung di sini maksudnya yang hutang. Yang ditanggung tidak ada kemampuan untuk bayar hutang. Yang menanggung juga tidak ada kemampuan untuk membayar hutang. Nah, teruskan. Maka penanggung diberi sejumlah pelunasan hutangnya. Nah, jadi kita memberikan kepada penanggung. Sebab apabila yang hutang tidak mampu bayar, maka penanggung nak kena bayar. Tapi penanggung juga mu'sir. Maka kita memberikan zakat kepada penanggung, jadi dia melunaskan hutang. Nah, teruskan. Ini adalah yang pertama. Saya terangkan yang kedua dulu, nanti bawa kita baca terjemahannya. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Yang kedua, penulis mengatakan awil asilu musiran duna dhamin. Sekarang yang ini dia mengatakan yang hutang ada kemampuan yang ini untuk membayar hutangnya. Tetapi yang menanggung tidak ada kemampuan. Jadi tadi yang pertama, kedua-duanya tidak ada kemampuan. Sekarang yang ini yang hutang ada kemampuan, yang menanggung tidak ada kemampuan. Maka penulis mengatakan u'tiya in dhamina bila iznin. Maka juga yang ini diberikan. Siapa diberikan? Yang menanggung. Sekarang yang ini orang yang hutang tidak membayar hutangnya, maka guarantor yang ini nak kena bayar. Guarantor mu'sir, tidak ada kemampuan untuk bayar. Maka juga dibolehkan kita memberikan duit zakat yang ini kepada guarantor tadi, supaya dia dapat melunaskan hutang tadi, walaupun yang ni dia hutang yang ni tanpa izin. Apa maksudnya? Dia menjadi guarantor tanpa izin. Bagaimana yang ni misalnya dia menjadi guarantor tanpa izin? Misalnya lah begini. Satu orang yang ni misalan dia nak beli kitab mahal. Dia pergi kedai buku, maka dia tidak mampu. Harganya mahal. Datang ini satu orang yang dia lihat, yang orang ini Masya Allah, dia nak beli buku, dia nak belajar, kesian. Maka dia nak jadi guarantor. Tapi dia jadi guarantor senyap-senyap. Dia mengatakan kepada si penjual kitab, dia mengatakan tak apa, engkau berikan kepadanya buku ini, kasih dia hutang, tapi kalau dia tidak boleh bayar, aku akan jadi guarantor. Tapi orang yang beli buku ini tidak mengetahui yang dia ada guarantor. Jadi si penjual buku ini memberikan buku ini kepada orang yang membeli, sebab dia mengetahui yang dia ada guarantor. Tapi sekarang ini kalau sekiranya dia tidak bayar, yang orang yang beli ini, yang hutang ini dia tidak bayar, maka adakah dibolehkan kita memberikan zakat kepada yang menanggung hutangnya walaupun tanpa izinnya? Boleh kita faham insya-Allah? Walaupun tanpa izin. Maka di sini penulis mengatakan dibolehkan kita memberikan zakat kepada yang menanggung walaupun tanpa izin.
Nah, boleh kita baca terjemahan ni? Atau bila yang ditanggung itu kaya sedang penanggungnya melarat, maka penanggung diberi bahagian secukup hutangnya. Bila menanggung tanpa seizin yang ditanggung. Nah, jadi boleh faham insya-Allah ya. Yang ni kita memberikan duit zakat kepada yang menanggung, walaupun dia menanggung tanpa izin. Au aksuhu, penulis mengatakan ataupun terbalik. Bagaimana yang ini terbalik? Sekarang yang ni yang ditanggung tidak ada kemampuan. Yang menanggung ada kemampuan. Maka sekarang kita memberikan duit zakat kepada siapa? Kita beri duit zakat ini kepada yang ditanggung. Boleh faham insya-Allah? Kalau dia terbalik maksudnya orang yang hutang tidak ada kemampuan untuk bayar hutangnya. Yang guarantor ada kemampuan untuk membayar hutang tadi. Dan kita nak memberikan duit zakat. Siapa kita memberikan? Adakah kita memberikan kepada orang yang hutang ataupun kita memberikan kepada dhamin, yang ni guarantor? Di sini kita memberikan kepada yang hutang. Kenapa? Sebab dia tidak mampu bayar yang ni hutangnya. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini penulis ini dia menerangkan bila masanya kita memberikan duit zakat kepada yang menanggung dan bila kita memberikan duit zakat kepada yang ditanggung. Bilakah kita memberikan zakat kepada yang ditanggung? Apabila yang ditanggung itu tidak ada kemampuan untuk membayar hutangnya. Dan si penanggung ada kemampuan. Tapi kita memberikan kepada yang hutang tadi duit zakat. Nah, apa dia mengatakan? Boleh antum baca sikit? Ataupun bila sebaliknya, maka orang ditanggung diberi bahagian secukup hutangnya kepada penanggung, dan penanggung tidak diberi. Nah, jadi kita tidak memberikan kepada penanggung. Sebab kenapa? Sebab sekarang yang ditanggung ini yang boleh terima zakat. Yang ditanggung ini yang boleh kita memberikan kepada zakat sebab dia gharim. Dia tidak mampu bayar ini hutangnya. Selepas itu penulis mengatakan wa idza waffa min sahmil gharimi lam yarji' 'alal asil wa in dhamina bi iznihi. Sekarang yang dibalik kepada misal yang pertama. Sekarang kita memberikan duit zakat kepada guarantor. Guarantor tidak mampu bayar. Tak ada kemampuan untuk bayar. Tapi yang hutang ini ada kemampuan untuk bayar. Adakah dibolehkan kita beri duit zakat kepada guarantor? Kita mengatakan boleh. Betul ke tidak? Yang ini sebab ini guarantor ini dia tidak ada kemampuan untuk membayar duit tadi. Maka dibolehkan kita memberikan duit zakat ini kepada guarantor. Baik, soalannya di sini penulis ini dia mengatakan, adakah dibolehkan bagi guarantor untuk menuntut daripada yang hutang ataupun yang ditanggung hutang tadi? Maka tidak boleh. Tidak boleh. Apa maksudnya? Sekarang kita memberikan duit zakat kepada guarantor. Kita memberikan duit zakat yang ini kepada guarantor. Maka apabila kita memberikan duit zakat kepada guarantor tadi, duit itu digunakan untuk melunaskan hutang. Duit itu digunakan untuk melunaskan hutang. Maka tidak dibolehkan bagi guarantor untuk meminta duit ataupun wang daripada yang ditanggung. Sebab duit zakat yang diberikan itu adalah khusus bagi melunaskan yang ni hutang. Maka dia tidak boleh menuntut apa-apa daripada yang ditanggung. Boleh insya-Allah? Sebab ini adalah duit zakat yang khusus bagi hutang. Aywa. Walaupun yang penulis mengatakan dia menjadi guarantor dengan izin orang yang hutang. Yang ni dia dapat keizinan yang ni untuk menjadi guarantor, maka dia tidak boleh tuntut balik. Dia tidak boleh tuntut balik apa-apa. Bilang Abi tengah kelas. You tell him Abi indah hudas. Ba'din, bilang dia Ba'din. Abi masyghul bilang. 10 minutes. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Ada siapa-siapa yang ada soalan setakat ini?
Jadi kalau tak ada soalan, insya-Allah khair. Selepas itu penulis mengatakan wala yusrafu syai'un minaz zakati likafani mayyit. Yani ada kematian yang ini misalan tidak boleh kita menggunakan duit zakat yang ini untuk bagi kos yang ini jenazah ini sebagai misal. Ini tidak dibolehkan. Au bina'i masjid. Nampak penulis mengatakan di sini tidak dibolehkan duit zakat untuk membina masjid. Tadi dia mengatakan benda yang lain. Itu sebab kita nak kena bezakan. Daqaiq. 10 daqaiq. Jadi tidak dibolehkan yakni kita menggunakan duit zakat untuk membina masjid. Ini tidak dibolehkan. Begitu juga yang ini tidak dibolehkan untuk kita menggunakan duit zakat ini untuk melakukan kafan ini kepada si mati. Tetapi beza kalau sekiranya ada ahli keluarga meninggal dunia dan dia keluarga yang miskin, kita memberikan duit zakat kepada mereka sebab mereka fakir. Adakah dibolehkan mereka menggunakan duit zakat untuk melakukan kafan? Ini dibolehkan. Beza kita menggunakan duit zakat untuk kafan dan beza kita menggunakan duit zakat dan kita memberikan kepada fakir miskin dan menggunakan duit zakat yang kita berikan kepadanya untuk kafan. Itu tidak ada masalah. Nampak tak? Sama juga tentang membina masjid. Membina masjid tidak dibolehkan kita menggunakan daripada duit zakat. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan yang hutang untuk membina masjid, kita memberikan duit zakat kepadanya sebagai gharimin, bukan ini untuk bina masjid. Akan tetapi dia menggunakan duit tersebut ini untuk membina masjid. Boleh ke tidak boleh? Wahai jemaah sekalian, supaya antum faham ya. Yakni ini adalah dua hukum ahkam yang berbeza. Taib. Kita baca lagi sikit. Orang yang mendakwakan diri sebagai mukatab atau gharib bisa dibenarkan dengan adanya pemberitaan dari orang yang adil, pembenaran dari sang tuan, pembenaran dari pemiutang, atau telah masyhurnya hal itu di tengah masyarakat. Nah, sekarang yang ini misal yang lain. Sekarang yang ini misalan dia mengatakan ada hamba kita hamba mukatab. Dia datang kepada kita dan dia mendakwa dia mukatab, dia boleh terima zakat. Adakah kita maksudnya terus percaya? Di sini kita mengatakan kita kena lihat kalau sekiranya ada seorang yang adil. Adil di sini maksudnya orang dipercayai. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita mempercayainya. Dia saksi, misalnya dia mengatakan ini betul ni hamba mukatab ini. Maka dibolehkan kita memberikan zakat ini kepada hamba tadi. Ataupun tuan hamba tadi mendakwa. Dia mengatakan, ya ini adalah hamba saya dan dia adalah hamba mukatab. Saya memberikan kepada dia tempoh dan dia memerlukan wang ini untuk membayar saya. Maka khalas, kita memberikan duit zakat ini kepada hamba ini. Jadi yang pertama sekali kalau sekiranya ada saksian daripada seorang yang adil. Yang kedua adalah saksian ini daripada tuannya sendiri. Yang ketiga, semua orang mengetahui inilah hamba mukatab. Misalnya dia tinggal dalam satu kampung, ishtahara bainan nas. Yakni maksudnya hamba ini famous misalnya, semua orang tahu dia hamba. Dan dia mukatab, semua orang tahu. Maka kita tanya orang ini di kawasan ini, maka semua mengatakan betul ini adalah hamba mukatab. Khalas, boleh kita menggunakan perkara tersebut sebagai bukti untuk kita memberikan daripada duit zakat. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita berhenti di sini pada hari ini. Hari ini kita mengambil masa tak lama ya. Jadi kalau sekiranya ada siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau tak, insya-Allah kita tutup dengan doa. Bagaimana yang lain, semua baik? Alhamdulillah Ustaz. Taib. Mungkin kita boleh baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rafi' 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlikum fi musawatakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqni kula halalan da'ima wa akhina afiya ulama nahda bi khairi wa nukfa kulla syarr
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأخير برضا منك العيون واعد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل بنون آمين. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه غرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا آمين. ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأمرات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بدي وتناهي الفاتحة الله تقبل صلاة ودعاء ولا رحمة لنا أمواتكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشم برحمته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل معنا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالا وأجرا الله كريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz. Syukran. Ada soalan chat. Jazakumullah khair. Ya, apa tadi? Ada chat, ada soalan kat chat lah. Ada soalan? Dia nak kirim Ustaz duit. Boleh pay now. Kalau sesiapa nak. Mana dia punya soalan ni? Ana tak nampak pun. Dekat chat. Ada ke? On my side tak? Okay. Ala kulli hal. Pino for the time being Ana dah tukar number, not the old number. Oh. Yeah. So InsyaAllah ya ni. Bukan nombor mananya? Ana ada pakai new number. Nanti I will because anyway in this number nak apa tu